مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Pertamanya, sama-samalah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih lagi dipilih oleh Allah untuk berada dalam perbincangan bicara wanita Fiqh Muslimat di bawah selenggaraan Lubna TV. Mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu-pintu kefahaman, kita semua dimudahkan untuk memahami, dan seterusnya kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang menyebabkan kita terpesong, kita melambat-lambatkan, dan kita melengah-lengahkan perkara-perkara kebaikan, insya-Allah. Untuk siri yang ke-21, kita akan sambung perbincangan kita. Kategori yang kedua, golongan ataupun wanita yang didatangi haid. Yang pertama dulu kita dah bincang, yang disebut sebagai kategori pertama, iaitu mustahadah mubadi'atun mumayyizah. Mereka yang mengalami haid kali pertama, baru saja balik, tiba-tiba tu dah mengalami istihadah, masalah istihadah, dan keadaan untuk menentukan sama ada mana hari yang dikira sebagai haid, mana hari yang dikira sebagai istihadah, berbanding ataupun bergantung kepada keadaan darah. Jadi mumayyizah yang disebutkan dalam kategori yang pertama, jenis wanita yang pertama dulu, ialah dia boleh membezakan. Dia boleh bezakan mana darah kuat, mana darah yang lemah. Kalau didatangi haid selama 20 hari ada darah, jadi darah yang kuat hanyalah hari yang pertama hingga hari ketiga sahaja. Ataupun darah yang kuat tu hari yang terakhir, hari-hari yang terakhir daripada tempoh haid dia. Maka yang dikira sebagai haid ialah ketika darah yang kuat saja. Mungkin 3 hari pertama saja haid, yang selepas daripada tu ia dikira sebagai darah istihadah. Sembahyangnya wajib diqada, dan amalan-amalan yang lain yang dia rasa dia ingat tak boleh buat, sebenarnya dapat dilaksanakan kerana masa tersebut ialah tempoh istihadah. Tu untuk kategori, untuk jenis wanita yang pertama yang boleh membezakan keadaan darah. Jadi untuk keadaan yang kedua ataupun kategori yang kedua disebut sebagai, insya-Allah hari ini kita bincang mustahadah mubtadi'atun ghairu mumayyizah. Wanita yang berada di dalam kategori ini ialah wanita yang baru pertama kali melihat ataupun didatangi darah haid, satu warna atau satu sifat, serta darah itu berterusan melebihi 15 hari, yakni menunjukkan dia mengalami haid dan istihadah. Dalam situasi ini dia akan mengalami salah satu daripada dua keadaan. Ini untuk kategori yang kedua. Sebab kita ada 7 jenis ataupun 7 kategori wanita-wanita yang didatangi istihadah ni. Ini hari ni kita bincang siri yang ke-21 ni, kita bincang kategori yang kedua. Yang pertama, keadaan dia
dia tidak dapat membezakan jenis darah kerana darahnya keluar dalam satu sifat sahaja, iaitu melebihi 15 hari. Jadi keadaan darahnya bukan berlainan, bukan berbeza, sejenis darah je. Maknanya kalau hitam hari pertama sehingga hari yang ke-15. Kalau merah je. Kalau yang dulu perbincangan kita yang pertama dulu, 3 hari hitam, 17 hari lagi merah. Jadi senang ataupun boleh tentukan mana darah haid dan mana darah istihadah. Kemudian wanita ni yang kedua, darahnya tidak memenuhi syarat tamyiz, syarat untuk dibezakan sifat darah tersebut. Yang terdahulu seperti yang tertera pada contoh yang akan datang. Jadi insya-Allah ada contoh dalam perempuan ataupun jenis yang kedua ni, kategori yang kedua ni, dia ada ni sikit sebab tidak boleh dibezakan keadaan darahnya. Kalau yang pertama tadi selesai, tahu yang mana haid, yang mana istihadah. Ini darahnya selama 15 hari tak ada beza, sama je sifat darah. Hukum bagi wanita yang baru pertama kali keluar darah, lalu dia beristihadah serta dia tidak tamyiz, tidak dapat membezakan darahnya, ialah sehari semalam sahaja dikira sebagai haid. Pada had sekurang-kurang haid, dan hari-hari yang selebihnya dikira sebagai istihadah dan suci. Ni lagi banyak lah kena qada, kan? Ataupun lagi banyak lah masa sucinya. Kalau kata kali pertama mari haid, tiba-tiba daripada 1 April straight sehingga 16 April ada darah lagi, dan darah ni sama, merah je, tak ada lah masa kuning ke, tak ada lah masa jadi warna keruh ke. Darah tu sama selama 15 hari. Maka bagi wanita ini hukumnya, sebab dia baru pertama kali mari haid, dia tak tahu untuk haid untuk dia berapa hari, dia tak tahu. Jadi dikira bagi dia ialah sehari semalam sahaja haid. Lagi 14 hari lagi dikira sebagai istihadah. Jadi rajah ni ataupun catatan ni ditunjukkan hari pertama hingga hari ke-17. Wanita ini didatangi haid kali pertama dan melebihi waktu haid yang paling lama. Jadi hari 1 hari bulan April sehingga 7 April. Maka hukumnya hanya sehari semalam daripada permulaan melihat darah sahaja yang dikira sebagai haid. Manakala hari-hari yang selebihnya dikira sebagai istihadah. Ni sebab apa? Sebab darah tu keluar dalam keadaan tidak boleh dibezakan. Jelas. Jadi dalam keadaan ni dibawa contoh Farah. Farah baru pertama kali melihat darah keluar daripada rahimnya. Baru pertama kali didatangi haid, dan ini merupakan permulaan haid bagi dirinya. Dia memahami bahawa darah itu keluar melebihi 15 hari dengan satu sifat sahaja, tetapi dia tidak dapat membezakannya. Dia tengok darah tu satu sifat je, dan dia tidak boleh membezakan antara haid atau istihadah. Dan dia melihat darah hitam keluar daripada kemaluannya selama 17 hari, bermula daripada tarikh 1, ni dia untuk contoh 1 Jun sehingga 17 Jun. Dalam masalah ini, Farah yang baru pertama kali mengalami keluar darah haid dan darah itu keluar dengan satu sifat sahaja dan melebihi 15 hari, maka dia tidak dapat membezakan darah tu mana yang kuat, mana yang lemah. Maka oleh kerana dia tidak dapat membezakan jenis darah, maka dia dimasukkan di dalam kategori mustahadah mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah tu tidak dapat membezakan sifat darah. Kalau yang awal dulu, yang pertama kita bincang dalam siri yang ke-20 dulu, mumayyizah, dia boleh membezakan. Oh, ni darah kuat sebab hitam, ni darah lemah sebab warna merah. Untuk Farah ni, yang kita bincang dalam siri ni, dia tak boleh membezakan. 15 hari dia datangi darah,
Dan darah tersebut dia tak tahu mana yang lemah, mana yang kuat. Merah sama je. Maka bagi dia hanya hari pertama saja dikira sebagai haid. Hari yang selebihnya 14 hari ataupun didatangi hingga 17 hari, maka hari yang seterusnya dikira sebagai istihadah. Maka dia wajib qadakan sembahyang dia. Dia wajib menggantikan sembahyang yang ditinggalkan bermula daripada 2 hingga 17 Jun. Di sini diterangkan mengenai wanita yang menyalahi syarat-syarat tamyiz yang terdahulu, di mana mereka dimasukkan di dalam kategori mustahadah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah. Dia berbeza dan dia berlainan cara untuk menentukan mana haid dan mana istihadah. Sifat-sifat darah yang menyalahi syarat-syarat membezakan ialah: pertama, darah kuat tidak mencukupi 24 jam. Maknanya darah yang keluar daripada rahim dia tu tak cukup 24 jam. Jadi untuk farah ni syarat yang pertama mungkin dia termasuk. Maknanya sebab dia lebih daripada 17 hari, lebih pada 15 hari. Kemudian darah kuat melebihi daripada 15 hari. Dia pun termasuk dalam sifat ni. Darah yang keluar lebih daripada 15 hari. Dan ciri ataupun sifat yang ketiga, darah yang lemah keluar secara berterusan 15 hari diselangi oleh darah kuat ataupun nakak. Jadi ciri yang ketiga ni dia tidak sama macam yang pertama dulu. Sebab apa? Sebab pada dia, pada orang yang kategori kedua ni yang disebut sebagai mustahadah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah ni, dia tidak boleh bezakan. Darah dia sama je. Maka dia termasuk dalam kategori yang kedua. Hari yang pertama saja dikira sebagai haid, hari yang selebihnya dikira sebagai istihadah. Sebab dia tidak ada rutin lagi. Dia tidak ada, orang kata kalau orang dah biasa didatangi haid, dia tahu. Saya didatangi haid biasa 7 hari je sebulan. Dia kata saya 5 hari, saya 10 hari. Tapi untuk Farah ni, sebab dia baru pertama kali, mula-mula mari haid tu dah terus banyak lalu. Dah banyak pula dalam keadaan sifat darah tu sama je. Bukanlah kata hitam ke, kalau hitam dengan merah, ya termasuk dalam boleh membezakan. Ataupun merah dengan coklat, ya boleh dibezakan. Tapi sekarang merah sepanjang 17 hari tu merah je. Jadi untuk Farah ni, untuk kategori yang kedua ni, hanya sehari saja dikira sebagai darah haid. Yang selebihnya bermula daripada, kalau contoh yang diletak tadi ialah 1 hari bulan Jun didatangi haid, maka berterusan sehingga 17 hari, maka 1 hari bulan Jun saja dikira sebagai haid, 2 hingga 17 dikira sebagai istihadah. Jadi bila 2 hingga 17 istihadah, tempoh haid dia pendeklah sehari je. Dan waktu itu dikira waktu suci bagi dia. Mungkin selepas 17 hari, mungkin 20 hari bulan dah didatangi haid lain pula, ataupun pusingan yang kedua. Jadi haid yang kedua tu boleh dia tengok keadaannya. Kalau keadaannya darah tu keluar dalam keadaan boleh dibezakan, mungkin dia masuk kategori yang seterusnya yang kita akan bincang nanti. Sekarang dia termasuk dalam kategori yang kedua. Sebab apa? Sebab dia tidak dapat membezakan jenis darah. Kalau dia boleh bezakan jenis darah, dia terus masuk dalam kategori yang pertama yang kita bincang dulu dalam siri yang ke-20, yang mana siri yang ke-20 dulu kita dah tahu bila haid dia, bila istihadah dia, bila dia kena qada sembahyang, bila dikira sebagai dia tu dalam keadaan haid. Tapi untuk Farah ataupun contoh yang disebut di sini Farah, kategori yang kedua ni, untuk dia sehari saja dikira sebagai waktu haid dan selebihnya dikira sebagai istihadah. Kita tengok wanita yang tidak memenuhi syarat-syarat tamyiz. Yang kita nak katakan dia ni tidak boleh membezakan.
yang dia ni termasuk dalam wanita ni bukan ghairu. Ghairu ni bahasa Arab bukan. Mumayyizah membezakan, maknanya dia tidak dapat membezakan. Yang pertama, keadaan yang ditentukan ataupun suasana yang disebut dibentangkan dalam bentuk rajah ataupun gambar. Huraian kepada mereka yang tidak boleh membezakan ni. Nur Sa'adah baru pertama kali melihat darah keluar daripada rahimnya. Jadi dia juga mesti melakukan langkah-langkah awal seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Maknanya dia kena pastikan darah yang keluar tu, darah tu ada beza. Jadi kalau darah yang tidak ada beza, dia Nur Sa'adah ni, kata Nur Sa'adah baru pertama kali melihat darah keluar daripada rahimnya, iaitu dia melihat darah hitam keluar selama 10 hari, dari 1 hingga 10 hari bulan. Kemudian darah kuning, berhenti pada 11 hari bulan. Jadi darah kuning selama sehari sehingga 24 hari bulan. Kemudian diselangi dengan masa sehingga 22 hari bulan. Kemudian datang lagi darah yang kuat selama, darah merah yang kuat selama, bermula daripada 25 Jun sehingga 26 Jun, iaitu selama sehari. Ini bagi mereka yang tidak termasuk dalam kategori yang kita bincang ni lah, yang tidak dapat membezakan. Jadi Sa'adah ni tidak termasuk dalam kategori ni sebab dia boleh bezakan darah. Ada masa ataupun tempoh darah tu keluar warna merah, ada keluar warna hitam. Jadi bagi Nur Sa'adah yang mengalami kali pertama keluar darah ni dan tidak dapat membezakan, dia ni kali pertama dia tidak dapat bezakan dalam keadaan darah. Tidak dapat beza tu sama ada tak belajar, tak ada pengetahuan, ataupun dia sendiri confused. Mana darah lemah, mana darah kuat. Ini termasuk dalam ghairu mumayyizah. Kalau yang pertama yang kita bincang dulu, hitam dengan merah, maka yang kuat ialah hitam. Tapi bagi kes ni ada masa keluar hitam sekejap 5 hari, lepas tu keluar lagi warna kuning, keluar lagi warna merah. Jadi dia confused, mana satu. Jadi untuk masalah Nur Sa'adah ni, dia mestilah dalam keadaan dia tidak dapat membezakan sifat-sifat darah, maka dia mendapati darah yang keluar itu menyalahi syarat tamyiz, iaitu darah lemah yang keluar secara berterusan. Syarat tamyiz yang kita bincang dalam kategori yang pertama dalam siri yang ke-20 dulu, dia mestilah darah lemah tu berterusan. Ingat kita bincang Azizah dulu. Azizah yang didatangi haid kali pertama, dia didatangi haid selama 17 hari. Hari pertama, hari kedua dan hari ketiga darah hitam, kan? Jadi lepas 4 hari bulan ataupun hari yang keempat didatangi darah merah. Maknanya clear, dia boleh bezakan. Sekarang ni untuk kes Nur Sa'adah ni, darah yang lemah yang keluar tu tidak berterusan. Ada sekali jadi kuning, sekali pula dia berhenti, sekali pula keluar lagi warna merah. Jadi dalam keadaan yang bersilih ganti yang tidak boleh dibezakan. Oleh itu dia tidak boleh mengikut perbezaan ataupun kiraannya seperti penerangan yang dulu, sebab keadaan sifat darahnya yang berbeza-beza, bukan satu je, tidak. Oleh itu dia tidak boleh mengikut keadaan yang lepas, dan hukumnya ialah darah hitam pada 1 hari bulan, iaitu sehari semalam adalah permulaan darah yang dilihat dikira sebagai haid, dan darah-darah yang lain adalah istihadah. Ni sebab dia tak boleh nak membezakan. Jadi kategori dia termasuk dalam kategori yang kedua, haid yang dikira masa hitam sahaja. Masa lain tu ada masa merah, ada masa coklat, ada masa kuning, ada masa keruh. Yang lain tu semua dikira sebagai istihadah. Sebab apa? Sebab dia orang pertama dia datangi haid. Kalau orang yang dah biasa, tu lain lah, dikira sebagai
tempoh haid yang lumrah pada dia, yang kebiasaan pada dia. Tapi ni nusaadah ni baru pertama kali. Kemudian datang haid pula dalam keadaan sifat darah tu yang berbagai-bagai. Ada lemah, lepas tu dia selangi dengan yang kuat pula, lepas tu yang lemah pula. Dan tempoh dia datangi haid tu lebih daripada 15 hari. Jadi untuk kategori ataupun sifat yang kedua ni, dia agak banyak perbincangan ataupun ada beberapa lagi masalah yang dibentangkan di sini. Contohnya, kalau yang pertama tadi disebut sebagai nusaadah, yang kedua ni dibawa contoh seorang lagi yang tidak dapat membezakan keadaan ataupun sifat darahnya. Contohnya Sofiah. Sofiah baru pertama kali melihat darah keluar daripada rahimnya, iaitu dia melihat darah hitam, yang paling kuat lah, keluar selama 10 hari, 1 mash hingga 10 mash. Kemudian darah merah, yang ni lebih lemah sedikit, ranking dia daripada darah hitam, keluar selama 18 hari, bermula daripada 11 mash sehingga 30 mash, tetapi diselangi dengan nakok. Nakok yang kita bincang dulu kan, boleh cek, boleh rujuk balik perbincangan kita. Nakok ni maknanya darah yang diselangi dengan waktu-waktu suci selama 2 hari. Waktu suci tu bukan waktu suci 15 hari, waktu suci yang tidak ada darah langsung. Bila mungkin bila kencing, bila buang air kecil, tidak ada sebarang darah, tu dikira dihitung dari segi termasuk dalam masa nakok, masa yang bersih tapi bukanlah suci daripada haid. Sebab mungkin 3-4 jam mungkin kita tengok waktu zuhur, tapi waktu asar dah ada kan? Mungkin waktu zuhur dengan asar tak ada darah, tapi waktu maghrib ada, tu dikira istilah nakok. Selama 2 hari. Jadi nakok ni 2 hari. Dan darah yang hitam selama sehari, iaitu pada 19 mash, kemudian berhenti pada 31 mash. Darah dia keluar selama 10 hari hitam. Hitam. Kemudian hari yang ke-11 keluar darah merah, yang lemah sedikit berbanding yang hitam tadilah. Selama berapa hari? 18 hari, sehingga 30 mash. Tapi dalam tempoh tu adalah masa nakok. Dan darah yang hitam, akhir sekali darah hitam ada pula mari masa bila? 19 mash, pertengahan tu. Kemudian 31 barulah berhenti betul-betul. Tidak ada sebarang darah. Dalam masalah ini, Sofiah yang baru pertama kali mengalami haid dan dia dapat memahami dan dapat membezakan sifat darah tersebut, dia dapati darah yang keluar menyalahi syarat tamyiz yang ketiga. Yang ketiga yang mana yang kita bincang tadi, maknanya darah tu tidak berterusan. Sekali nakok, sekali lemah, sekali kurang, sekali berhenti. Keadaan satu iaitu yang kita dah bincang tadi, iaitu darah lemah keluar secara berterusan. Syarat yang mula-mula yang kita bincang dalam siri yang ke-20 dulu ada. Syarat ketiga dia, darah lemah tu berterusan. Tiba-tiba dalam masalah Sofiah ni, darah lemah tu diselangi. Ada masa kuat, ada masa nakok. Jadi sifat ataupun syarat yang ketiga tidak ada pada Sofiah. Maka di sini Sofiah tidak boleh mengikut tamyiznya, perbezaan yang dia boleh bezakan, kerana darah yang keluar itu menyalahi salah satu daripada syarat-syarat tamyiz. 3 syarat tadi. Darah yang kuat mestilah lebih daripada 24 jam. Syarat yang kedua yang kita dah bincang dalam siri yang ke-20 dulu. Syarat yang kedua, darah yang kuat tadi mestilah dalam tempoh yang lebih daripada, yang pertama lebih daripada 24 jam, yang kedua darah yang berterusan keluar tu lebih daripada 15 hari. Dan syarat yang ketiga ialah darah lemah yang keluar itu hendaklah berterusan, tidak diselangi dengan nakok, tidak diselangi dengan mana-mana sifat darah yang lain. Jadi untuk Sofiah ni, dia tidak termasuk dalam dapat membezakan tadi. Jadi dia duduk dalam kategori yang kedua.
Walaupun tempoh darah dia tu lama. Kita kata daripada 1 hari bulan sehingga 31 Mac. Cuma keadaan darah 10 hari pertama tu hitam, kuat. Maka iaitu berdasarkan kepada hukum ini, Sofiyah dimasukkan di bawah kategori mustahadah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah. Kerana tidak mencukupi syarat yang ketiga. Jadi untuk Sofiyah haidnya dikira yang mana? Dikira yang darah hitam sahaja. Dikira darah yang paling kuat sahaja. Yang mana? 10 hari. Daripada 1 hingga 10 hari bulan. Yang tu saja haid untuk dia. Yang lain bukan haid. Yang lain tu adalah istihadah. Jadi kalau dia tinggal dah sampai 15 hari, maka 5 hari lagi dia kena qada lah. Kalau darah yang mari dalam keadaan merah, lepas tu ada, lepas tu tak ada, lepas tu kuning, lepas tu keruh, yang tu semua jadi istihadah. Yang mana confirm dia haid 10 hari saja. Darah paling kuat yang datang selama 10 hari iaitu warna hitam saja dikira sebagai haid. Ini untuk ciri ataupun kategori yang kedua yang kita sambung kepada perbincangan kita dalam siri yang 20 dulu, iaitu perempuan yang pertama kali didatangi haid, kemudian dia kali yang pertama yang siri 20 dulu, mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah. Jadi alhamdulillah untuk siri yang kedua kita dah masuk kategori yang kedua, iaitu wanita yang disebut sebagai mustahadah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah ni sama ada dia sendiri tak boleh nak bezakan, ataupun keadaan darah yang keluar tu bercelaru dari segi sifatnya. Sekali kuat, sekali lemah, lepas tu ada yang kuat pula, lepas tu ada masa yang tak keluar langsung. Yang ni dikira macam mana? Dikira hak paling kuat di permulaan. Kalau permulaannya 10 hari, maka 10 hari lah haid untuk dia. Kalau permulaan tu 3 hari, 3 hari lah haid untuk dia. Jadi kalau kita tengok dari segi perbincangan ni, dia ada beza sikit. Untuk ghairu mumayyizah ni, kalau keadaan darah tu sama je, 1 hari bulan sehingga 17 hari bulan tu merah je, dikira sehari yang pertama saja haid. 16 hari lagi semua tu istihadah. Itu yang beza sikit berbanding dengan kategori yang pertama yang kita bincang dulu, mumayyizah. Sebab apa? Sebab yang kedua ni, kategori yang kedua ni ghairu mumayyizah, dari segi tidak boleh membezakan sifat darah, dan dari segi syarat dia yang ketiga, iaitu darah lemah itu mestilah berterusan. Jadi dalam ciri yang kedua, dalam kategori yang kedua ni, syarat yang ketiga iaitu darah lemah tu berterusan tak ada. Tidak ada. Yang dia ada darah yang bergilir-gilir, tempoh ataupun keadaan darah tu ada yang diselangi dengan nakak, maka dia masuk dalam ciri yang kategori yang kedua. Yang dikira haidnya sama ada sehari saja ataupun hari yang paling kuat sahaja. Kalau dalam kes Sofiyah dikira darahnya, haidnya ialah 10 hari yang pertama sahaja. Kalau untuk Nur Saadah yang didatangi haid yang sama saja keadaan darahnya 1 hingga 17 hari, maka sehari yang pertama saja dikira sebagai haid, yang lain adalah istihadah. Ini beza ghairu mumayyizah. Jadi untuk perbincangan pada kali ini saya rasa sekadar tu dulu. InsyaAllah kita ada lagi beberapa contoh, kita ada lagi beberapa keadaan untuk menentukan orang ni termasuk dalam ghairu mumayyizah ataupun mumayyizah. Yang mumayyizah dulu dah lepas dah, clear dah, tak ada masalah. Sebab dia boleh bezakan. Sekarang yang tak boleh bezakan ni ada beberapa masalah yang insya-Allah kita akan bincang lagi dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman, Allah menjadikan kita di kalangan mereka yang menjaga solat kita, yang menjaga batas-batas dari segi kesucian
taharah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sembahyang kita, mengangkat dan menerima solat kita sebagai ra'sul ibadah, permulaan, kepala, ketua kepada amalan-amalan lain untuk diterima dan seterusnya dihisab di sisinya, dan seterusnya menjadi miftahul jannah, pembuka, anak kunci kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu yang saya kongsikan pada hari ini, pada kali ini, dapat menjadi manfaat untuk kita bersama, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni mana-mana kesilapan, mana-mana keterlanjuran kita sebelum ini. Dengan kita baiki, dengan penambahan ilmu, kita tambah baik keadaan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amalan kita. Sehingga bertemu lagi dalam siri yang akan datang. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua yang memberikan perhatian, dan juga terima kasih kepada penganjur yang bersusah payah untuk menganjurkan bicara muslimat ini. Mudah-mudahan ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين